يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah ditempatkan di dalam beberapa taman syurga dengan mata air terpancar padanya. Mereka dipersilakan oleh malaikat dengan berkata, masuklah kamu ke dalamnya dengan selamat sejahtera serta beroleh aman. Dan kami cabut akan apa yang ada di hati mereka dari perasaan hasad dengki sehingga menjadilah mereka bersaudara dalam suasana kasih mesra. Serta mereka duduk berhadap-hadapan di atas pelamin masing-masing. Mereka tidak akan disentuh susah payah dalam syurga itu. Dan mereka pula tidak sekali-kali akan dikeluarkan daripadanya. Khabarkan kepada hamba-hambaku wahai Muhammad bahawa akulah yang maha pengampun lagi maha mengasihani bagi mereka yang bertaubat dan beramal soleh. Dan bahawa azabku ialah azab yang tidak terperi sakitnya bagi mereka yang tetap dalam kederhakaannya. Sesudah Allah Ta'ala menjelaskan tentang sifat neraka, balasan yang dikenakan bagi setiap penderhaka dan dikenakan bagi setiap yang menyekutukan Allah SWT, yang telah dipermainkan, dihasut dan telah ditipu oleh iblis dan bala tenteranya, yang telah menyelewengkan mereka daripada jalan yang sebenar. Maka Allah Ta'ala mengingatkan bahawa siapa sahaja di kalangan ghawin, yakni orang-orang yang sesat yang mengikut telunjuk syaitan, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam yang mempunyai 7 pintu. Sama ada yang dimaksudkan dengan 7 jenis nama-nama neraka, atau 7 tingkat, atau disebut 7 darakat, yang di dalamnya terkandung pelbagai azab kesengsaraan yang tidak akan dikurangkan sedikit pun. Maka menjadi satu uslub Al-Quran. Bila disebut tentang neraka dan azab, maka akan disebut tentang syurga dan nikmat. Bila disebut tentang golongan-golongan yang sesat, ahlus syaqawah, orang yang celaka, maka disebut golongan yang mendapat petunjuk, dan ahlus sa'adah yang mendapat kebahagiaan. Supaya manusia bila mana membaca ayat-ayat Allah dapat melihat perbandingan yang cepat untuk mereka memilih sama ada ingin menjadi pengikut-pengikut syaitan ataupun menjadi hamba Allah yang ikhlas
yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kerana di antara makna dan penafsiran mukhlisun yang bila syaitan, iblis berkata, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Melainkan hamba-Mu yang ikhlas aku tak boleh goda. Yani hamba Allah yang tidak menyekutukan Allah. Perkataan mukhlas atau mukhlasin. Maka Allah menyebut pada ayat 45 yang kita bacakan pada malam ini, sehingga ayat yang ke-50, tentang bagaimana balasan orang beriman. Dan balasan kepada orang yang mentaati Allah. Kata Allah, innal muttaqin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang dimaksudkan al-muttaqin, itu orang-orang yang membentengi dirinya daripada kekufuran. Dan daripada perkara-perkara keji. Kerana daripada perkataan waqiyah, ataupun daripada perkataan makna muttaqin ini, artinya meletakkan sesuatu perlindungan dalam pada dirinya. Atau disebut wiqayah. Daripada waqayaki, wiqayatan. Yakni perlindungan. Datang perkataan ittaqa yattaqi ittiqaan, artinya orang yang mencari ataupun meletakkan pada dirinya perlindungan. Jadi bila Allah menyebut innal muttaqin, sesungguhnya orang yang melindungi dirinya daripada kekufuran dan daripada perkara keji sehingga mereka mendapat gelaran muttaqin yang bertakwa. Kita dah sebut dalam makna takwa, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya dan melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Maka ini basic orang bertakwa. Maka dalam ayat ini, kata ulama, yang dimaksudkan bertakwa, sebab sebelum ayat ini disebut orang-orang yang mempersekutukan Allah. Yang mengikut telunjuk dan petunjuk syaitan dan iblis. Maka Allah menyebut orang yang terpelihara daripada menyekutukan Allah. Dan terpelihara daripada perkara yang keji, fi jannatin wa uyun. Mereka di dalam syurga-syurga. Dan segala uyun ialah mata air ataupun sungai-sungai yang senantiasa mengalir. Kata Allah, urkhuluha. Masuklah kamu semua wahai ahli syurga. Ini ialah firman Allah, perintah Allah kepada malaikat untuk mengalu-alukan ahli syurga. Ucapan selamat. Pada malaikat berkata, urkhuluha, wahai orang-orang yang bertakwa, masuklah dalam syurga. Bisalamin, dengan penuh keselamatan. Yakni keselamatan daripada segala ketakutan, keselamatan daripada segala perkara yang merosakkan, yang membinasakan, keselamatan daripada segala perkara yang dibimbangkan, yang pernah mereka lalui di dunia. Tua, sakit, berpisah. Ini benda-benda yang kita lalui di dunia, yang menjadikan dunia itu tak selamat. Sebab kat dunia ni ada takut, ada bimbang, dan semua perkara-perkara yang menjadikan hidup ini tidak senang. Walaupun kita ada segala-galanya, hidup di sini kita akan rasa selamat. Sebab itu bila Nabi Allah Musa AS memberi salam kepada Khidir, Assalamualaikum. Maka Khidir berjawab, di mana salam di bumi ini? Dia bersabda, Assalamualaikum, sejahtera ke atas kamu. Kata Khidir, apakah dunia ini ada keselamatan? Ada assalam di sini? Tidak ada. Yang ada cuma di akhirat kelak kepada orang beriman. Maksudnya, kat dunia ni, tuan-tuan sekalian, walau bagaimanapun kita punyai segala kehendak duniawi, kita tak akan rasa selamat. Yang sihat rasa takut. Bagaimana nak rasa selamat? Kita ada duit, kita bimbang orang tipu, orang curi. Macam mana nak rasa selamat? Maka bila malaikat berkata, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah dengan selamat. Daripada segala ketakutan, kebimbangan, aminin dengan penuh keamanan daripada segala perkara yang kamu bimbang berlaku kepada kamu sebagaimana berlaku di dunia. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururin mutaqabilin. Dan kami cabutkan, kami hilangkan dalam dada-dada orang beriman. Min ghillin, daripada segala sifat hasad dengki. Daripada segala sifat benci. Daripada sifat marah. Dan apa saja sifat-sifat yang mengeruhkan hubungan dengan orang beriman. Nanti bila masuk syurga, Allah buang sifat ini. Sehingga orang beriman tidak memandang orang beriman melainkan dengan kasih sayang. Ini Allah sebut ikhwanan.
sebagai saudara. Sebagai saudara yang mereka sayangi, sebagai saudara yang boleh mereka bermesra. Ala sururin mutaqabilin, yang sentiasa menghadap muka mereka kepada saudara-saudara tadi. Artinya bila Allah menyebut ala sururin mutaqabilin, bahawa orang ahli syurga ini dia akan duduk atas surur, jamak perkataan sarir, yakni tilam, atau kita sebut di atas katil. Untuk menunjukkan kerehatan, kalau kita dalam rumah kita, tempat yang paling kita rasa rehat duduk kat mana? Atas katil. Ni kalau duduk atas katil, orang kata dah tak ada kerja lah tu. Dia duduk atas sofa macam ada kerja lagi. Rehat sekejap. Duduk atas katil makna nak tidur lah tu. Maka Allah menggambarkan bagaimana ahli syurga ini sentiasa berada dalam keadaan rehat. Mereka duduk atas surur, jamak pada sarir, yang katil atau tilam, dalam keadaan mutaqabilin, berhadapan sesama mereka. Ahli syurga bila mana mereka bercakap, mereka tidak membelakangi. Mereka menghadap untuk menunjukkan kasih sayang. Umpama kalau kita sayang seseorang, kita akan cakap menghadap. Tengok, kita tak nak terlepas pandangan kita daripada melihat wajahnya, dia juga begitu. Kita tak mungkin bercakap tidak menghadap, melainkan orang kita benci. Ataupun orang yang kita anggap kurang penting. Mungkin sebab kita tengok dia kerana kita cuma ada hajat tertentu, lepas tu kita tak nak tengok. Maka kita tidak melihat dengan kasih sayang. Dalam syurga, mereka melihatnya dengan mutaqabilin, berhadapan dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kecintaan. La yanzuru ba'dhum ila qafa ba'din li dawrani asirrati bihi. Mereka tidak akan tengok belakang ahli syurga. Dia akan tak tengok tengkuk belakang, tak ada. Mereka akan melihat semuanya menghadap. Ini sifat syurga. La yamassuhum fiha. Mereka tidak akan merasakan dalam syurga itu nasabun, apapun kepenatan. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka tidak akan dikeluarkan sekali-kali daripada syurga. Bila Allah Ta'ala menyatakan bahawa dalam ayat yang kita bacakan daripada 45 hingga 48 sebagai respon kepada orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Di mana bila turun ayat ini kata ulama, innal muttaqin. Diriwayatkan daripada Salman Al-Farisi. Waktu mana dia mendengar sebelum ayat ini turun, itu ayat wa inna jahannam la mau'iduhum ajma'in. Sesungguhnya neraka Jahannam itu adalah janji dan amaran Allah kepada manusia semuanya. Maka Salman dia rasa takut. 3 hari dia meninggalkan ataupun dia menghilang diri. La yaqil, sehingga dia tak boleh nak fikir. Sebab takut. Bila kita baca ayat sebelum ini, sebelum penafsiran ayat ini, itu pada ayat yang ke-43, ayat 43 sebelum ini, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Dan bagi setiap manusia yang menderhaka pada Allah itu, tempatnya ialah dalam neraka. Semuanya. Bila Salman dengar perkataan ajma'in semuanya, seperti tak ada pengecualian. Maka Salman pun takut. Dia menghilang diri selama 3 hari. La yaqil, hampir dia tak boleh nak fikir. Akhirnya dia mendatangi Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, apakah ayat ini aku termasuk? Sebab sebut semua. Maka turun ayat ini. Turun ayat, bila Rasulullah menyatakan, Walladhi ba'athaka bilhaq, laqad qatta'ta qalbi. Wahai Rasulullah, yang telah mengutuskan kamu dengan sebenar, ayat, wa inna jahannama la mau'idum ajma'in, sesungguhnya tempat mereka semuanya dalam neraka telah memutus-mutuskan hatiku. Memotong-motong hatiku. Maka lepas dia mengadu pada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka turun ayat ini. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Itu cuma untuk orang kafir, bukan untuk orang bertakwa. Orang bertakwa, mereka berada dalam syurga-syurga. Yang padanya ada sungai-sungai 4. Disebut dalam ayat yang lain dalam surah Muhammad tentang sungai-sungai yang ada dalam syurga. Iaitu sungai daripada air, sungai daripada susu, sungai daripada arak yang tidak memabukkan, dan sungai daripada madu yang bertapis, yang bersih. Allah berfirman, Masalul jannati allati wa'idal muttaqun, fiha anharum min ma'in ghayri asin, wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh, wa anharum min khamrin lazzatin lisyaribin, wa anharum min asalin musaffa, walau fiha min kulli thamarat wa maghfiratun min rabbihim. Dalam surah Muhammad ayat ke-15 kata Allah, bandingan syurga, perumpamaan syurga
yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa di dalamnya sungai-sungai daripada air yang mulia, yang suci, yang bersih, dan sungai-sungai daripada susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai daripada arak yang cukup lazat bagi peminumnya, dan sungai-sungai daripada madu yang ditapis. Madu yang ditapis, dan bagi mereka setiap buah-buahan dan keampunan daripada Allah. Bila Allah sebut di sini, innal muttaqin, orang bertakwa, fi jannat, dalam syurga, maklum, wa uyun, dan sungai-sungai. Uyun jamak daripada perkataan ainun. Ainun satu sungai. Uyun sungai-sungai. Ya, ainun ni juga digunakan untuk maksud mata air. Dan dalam terjemahan pimpinan Rahman disebut mata air. Tapi yang dimaksudkan mata air di sini, mata air yang sentiasa mengalir, mata air yang sentiasa menenangkan, maka disebut di sini dengan perkataan uyun. Dalam ayat yang lain disebut sungai-sungai. Baik, apa beza dengan perkataan uyun ataupun ain dengan perkataan nahrun atau anhar? Pada ayat ini Allah Ta'ala nak menggambarkan bahawa walaupun kita katakan ia sungai yang dilihat dalam syurga, tetapi gambaran ia menenangkan, maka disebut seperti mata air. Mata air yang menenangkan. Maka bila Allah Ta'ala menyebut dengan, bila Allah perintah pada malaikat untuk berkata, udkhuluha, masuk dalam syurga. Untuk menunjukkan syurga itu punya pintu masuk. Syurga ada pintu masuk dan malaikat yang menunggu di pintu masuk. Dan bererti malaikat penjaga syurga. Dan malaikat ini mendapat arahan dari Allah untuk mengatakan, untuk berkata masuk. Maka mereka pun masuk. Kelompok pertama yang masuk bagaikan bulan purnama. Kelompok yang kedua masuk bagaikan bintang-bintang yang paling terang sekali. Wajah-wajah ahli syurga pada ketika itu, wajah mereka keriangan dan juga kegembiraan sebagaimana Allah sebut dalam Quran dan ayat yang lain, wujuhun yawma idzin nadhirah, dan wajah-wajah orang-orang yang beriman berseri pada hari itu. Kemudian bila Allah menyebut tentang masuk syurga, Allah sebut wa naza'na ma fi sudurihim min ghil, kami buang sifat dengki sesama mereka. Ayat ini similar dengan ayat dalam surah A'raf ayat 43 yang pernah kita tafsirkan. Iaitu Allah berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Bila Allah sebut dalam ayat Al-Hijr, surah Hijr, ayat 47, disama dengan apa yang disebut sebelum ini surah A'raf ayat 43. Allah kata, dan kami keluarkan, kami bersihkan dada-dada mereka daripada sifat dengki. Ghillin, ulul, kami buang, dan mereka masuk dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang memberi petunjuk kepada kami. Kalau tidak kerana Allah yang memberi petunjuk, nescaya kami tidak mendapat petunjuk. Sesungguhnya telah datang Rasul kami, Rasul Tuhan kami dengan sebenar. Lalu mereka diseru oleh malaikat, itulah syurga yang kamu akan memilikinya disebabkan perbuatan amalan kamu. Disebabkan amalan kamu. Dalam hadis disebut, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, yakhlusul mu'minun minan nar. Fayuhbasuna ala qantiratin bainal jannati wan nar. Fayukhtassu li ba'dihim min ba'din mazalin kanat bainahum fid dunya hatta idza hudzibu wa nukku udhina lahum fi dukhul jannah. Sekumpulan orang beriman, maksud ayat ini, sekumpulan orang beriman akan dikeluarkan dari neraka. Mereka yang ada iman tapi buat dosa, sama ada dosa dengan Tuhan, dosa dengan orang, maka mereka ini tak diampunkan. Lalu mereka dimasukkan dalam neraka untuk mendapat keadilan, dibakar sehingga habis dosa mereka. Lalu akhirnya orang beriman ini akan dikeluarkan daripada neraka. Maka Allah bersihkan ahli neraka ini, kalangan beriman, dengan cara mereka ini akan dicelup apa yang disebut sebagai ma'ul hayah. Itu sungai kehidupan semula. Dan mereka masuk, lalu mereka pun bebas daripada segala tanda-tanda pembakaran api neraka.
Sebab bila orang kena api ni hitam dan sebagainya. Maka bila mereka masuk dalam sungai ini, mereka kembali pada rupa asal. Melainkan pada wajah mereka. Ada tanda mereka ini bekas ahli neraka. Macam orang sebut bekas banduan. Lalu mereka berdoa kepada Allah supaya dihilangkan tanda ini. Kerana ini memalukan. Maka Allah hilangkan. Namun sebelum mereka masuk syurga, mereka ditahan di suatu tempat. Yang disebut sebagai qantarah. Qantarah ialah tempat tinggi antara syurga dengan neraka. Yang dikenali juga sebagai a'raf. Mereka duduk di sini, kemudian diselesaikan perbalahan sesama mereka. Yang ada sikit-sikit lagi belum selesai. Maka mereka ini saling menghalalkan antara satu sama lain. Sehingga mereka benar-benar dibersihkan, maka dimasukkan dalam syurga. Dan riwayat yang lain menyebut, sehingga setiap mereka itu memimpin tangan, mengajak saudaranya masuk syurga. Artinya ada, kita kan kat dunia, tuan-tuan sekalian, adalah buah ayat tak puas hati. Ayat kita tak redha. Benda-benda tadi mungkin penyebab kepada dosa. Maka sebahagian dosa dihukum Allah dalam neraka. Maka sebahagian lagi menunggu Allah. Ada orang yang Allah Ta'ala keluarkan sebelum semua dosanya habis. Sebagai satu syafaat. Sebagai satu rahmat. Ataupun syafaat mana-mana orang beriman. Ada orang yang Allah keluarkan bila dia dibakar dalam neraka. Dia keluarkan untuk diminta baik daripada mana-mana orang yang dibuat salah meminta halal. Maka saudara-saudara yang mereka diminta halal, menghalalkan. Memaafkan. Disebut dalam hadis. Bila mana ada seorang diminta maaf di hari akhirat kelak. Maka dia tidak mau maafkan. Saya tak nak maaf. Lalu Allah tunjukkan kepadanya syurga. Maka kata Allah, syurga itu bagi orang yang ingin memaafkan. Lalu dia berkata, bahkan aku memaafkan. Sebab mereka tak nak maaf ni kerana bimbang. Mereka juga akan masuk neraka. Kalau mereka tak maafkan, mereka dapat pahala. Maka dengan ini mereka mungkin terselamat. Mungkin terselamat. Mungkin cukup, mungkin tak cukup. Tapi oleh kerana ketakutan pada hari akhirat kelak, semua orang sedang memburu pahala di sisi orang. Semua orang. Sebab itu kata Nabi SAW, siapa yang ada salah dengan orang kat dunia, baik minta halal sekarang. Sebelum dia akan menjadi suatu kesukaran akhirat kelak. Kerana setiap orang di akhirat kelak takut mereka, sehingga mereka tak akan fikir beri amalan pada orang lain. Hatta antara ibu dengan anak, antara suami dengan isteri, adik-beradik, bahkan teman taulan yang mesra, yang rapat, masing-masing bimbang, amalan mereka tak cukup. Datang syafaat bila mana mereka memang masuk syurga. Tapi kalau masing-masing belum tahu lagi, belum tahu keputusan ke mana, maka masing-masing tidak berani beri amalan pada orang. Dan masing-masing tidak akan maafkan orang. Kenapa tak nak maafkan? Supaya mereka dapat pahala. Disebut dalam hadis muflis. Kata Nabi SAW, seorang di kalangan kamu membawa pahalanya seperti gunung ganang. Gunung ganang tihamah. Puasanya, sedekahnya, hajinya. Tetapi dia telah pukul orang ni. Dia telah menumpahkan darah orang ni. Dia telah mengambil harta orang ni. Dia telah maki orang ni. Maka dia ambil kebaikannya. Untuk diberikan pada orang-orang yang dizaliminya. Hatta nafidat. Sehingga habis kebaikannya. Maka dia ambil dosa orang yang dizaliminya untuk dipikulnya. Maka dia pun dicampurkan dalam neraka. Oleh sebab itu ketika itu tak ada orang nak maafkan sesiapa. Walaupun suami isteri tak nak maafkan. Walaupun antara anak beranak tak nak maafkan. Sebab bimbang amalan tak cukup. Maka Allah SWT mengilhamkan pada mereka. Untuk saling menghalalkan. Memaafkan. Untuk mereka sama-sama masuk syurga tanpa ada perasaan dengki. Dan ini yang dimaksudkan dengan ayat wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Dan kami tarik, kami cabut, kami buang dalam hati orang beriman sifat kebencian, sifat kemarahan sehingga mereka benar-benar bersaudara. Ada satu kisah yang menarik berhubung dengan ayat ini. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibn Jarir. Kita tahu di antara Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu dengan Talha bin Ubaidillah ada konflik dalam peperangan Jamal. Dan peperangan Jamal yang menyaksikan Talha dibunuh. Walaupun Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengarahkan supaya jangan dibunuh. Oleh kerana Talha berada pada satu pihak. Dan Sayyidina Ali berada pada satu pihak. Maka berlangsung perang Jamal yang menyaksikan kemenangan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dan terbunuhlah sahabat utama antaranya Talha bin Ubaidillah. Maka Sayyidina Ali menangisi meratapi kematian
Talha ini. Dan dia berkata semoga ia tidak pernah terjadi. Kerana pemusuhan ini ada, tukang hasuknya ada. Sehingga bergaduh orang Islam. Dan ketika tamat perang Jamal, maka anak pada Talha datang, namanya Imran. Imran datang mengunjungi Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Maka bila dia mengunjungi Sayyidina Ali meraihkan, rahaba bihi, mengalu-alukan kedatangannya. Lalu dia berkata, inni la arju an yaj'alani Allahu wa abaka minal ladzina qalu wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururin mutaqabilin. Aku berharap, kata Sayyidina Ali, Allah menjadikan aku dan ayah kamu termasuk dalam ayat firman Allah, dan kami hilangkan daripada dada-dada mereka, daripada dalam hati mereka perasaan permusuhan, sehingga mereka berkasih sayang dan mereka saling mengadap dalam penuh kegembiraan. Lalu berkata dua lelaki yang duduk dekat dengan Sayyidina Ali sedang bercakap dengan anak pada Talha itu Imran. Ada dua lelaki menyampuk dari jauh. Dia kata apa? Allahu a'dal min dzalik. Allah lebih adil daripada itu. Kamu bunuhnya semalam dan hari ni kamu nak bersaudara? Ni tukang batu api. Dia kata pada Sayyidina Ali, mu semalam bunuh dia. Lepas tu hari ni nak berbaik. Nak jadi kawan. Nak jadi saudara. Allah akan hukum kamu. Allah tu maha adil. Lalu Sayyidina Ali berkata, Quma ab'adal ardi wa ashaqiha. Kamu ni pergi berambus, kata Sayyidina Ali. Berambus. Quma, berambus. Pergilah ke tempat yang paling Allah laknat kamu. Yang paling Allah Ta'ala jauhkan kamu daripada rahmatnya. Faman hum izan. Kalau ayat ni tak turun pada kami, diturun pada siapa? Ayat ini, illam akun ana wa Talha. Kalau bukan ayat ini aku dan Talha, pada siapa dia ayat ni? Cuba beritahu. Dan Sayyidina Ali ni pakar tafsir. Sahabat yang paling alim di kalangan khulafa'ur rasyidin. Dan ayat ini memang Allah berikan khususnya kepada orang-orang beriman, dan orang beriman yang paling dekat yang berlaku perbalahan iaitu pada zaman Sayyidina Ali. Dan seterusnya yang berlaku pada mutaakhirin ini, yang orang Islam yang bergaduh berbalau. Nanti Allah bangkitkan semula orang beriman dengan membuang permusuhan. Kerana nilai iman yang mereka ada. Sebab gini tuan-tuan. Kita, kalau dapat satu benda yang besar, kita tak akan lagi nak gaduh dengan orang. Kita dapat benda yang besar. Katakanlah, tuan-tuan bila kita dapat jumpa kekayaan banyak. Ni hutang-hutang pun kita halal belaka. Sebab kita dah kaya. Buat apa nak ingat hutang-hutang yang RM10, RM15. Tak apa aku halal belaka. Sebab kita dapat nikmat besar. Manusia bila dia mendapat nikmat yang besar, dia akan melupakan apa saja yang kecil. Dia akan lupakan, dia beri je ke orang. Maka bayangkan akhirat kelak. Bila orang beriman. Melihat nilai imannya begitu tinggi. Hanya orang beriman boleh masuk syurga. Maka ketika itu mereka tidak lagi ada sifat menaruh perasaan benci kepada saudara-saudara mereka. Maka Allah buang perasaan itu. Dengan nikmat syurga. Sebab itu tidak ada yang masuk syurga dalam keadaan menyimpan dendam atau benci, tak ada. Semuanya masuk syurga dalam keadaan berlapang dada, bersaudara. Ya, kadang-kadang kita tengok atas dunia ni, ada orang ni baik. Orang ni pun baik. Adalah berbalah. Macam-macam lah balah bak ipar duai lah. Balah bak bisnes, partner bisnes lah. Balah sekian-sekian. Memang tak nak jumpa muka lah. Dan kedua-dua ini ada iman. Dan nilai iman tu tinggi. Dan mereka mati. Mereka akan mati, mereka akan diadili. Namun apakah perasaan benci itu masih ada? Ada orang mungkin sampai mati dia benci. Mungkin. Mungkin diwasiat kalau saya mati orang ni jangan hadir saya punya pengkebumian. Ada kadang-kadang kalangan keluarga terdekat. Nanti kalau saya mati jangan sentuh mayat saya. Awak jangan sentuh. Nanti kalau saya mati awak jangan hadir solat jenazah. Saya tak perlukan doa awak. Saya benci awak. Ada orang begitu. Kebencian-kebencian dia sehingga dia meninggalkan wasiat-wasiat yang tidak wajib ditunaikan. Namun kadang-kadang dia sebut wasiat ini. Jangan. Dan kadang-kadang ada asasnya. Kadang-kadang sebab dia tahu orang yang ahli bid'ah ataupun orang ahli maksiat. Jangan datang. Maka dia boleh kerana menyekat berapa baginya kesalahan yang dibuat. Namun orang beriman tempatnya di syurga. Mana-mana orang beriman, orang iman dia masuk syurga secara ibtidaan, permulaan lagi, ataupun akhirnya dia masuk syurga. Akhirnya dia masuk syurga.
Maka bila dia masuk syurga, dia akan jumpa balik orang ni. Bukan dia. Ustaz, saya dalam syurga pun tak nak jumpa dia. Ustaz, tak nak. Saya nak menyorok. Tak nak jumpa dia. Tak nak salam ke dia. Tak mungkin. Kerana itu bukan syurga. Sebab masih ada lagi rasa bimbang, takut. Sedangkan syurga ini bila malaikat kata udkhuluha bisalamin aminin. Masuk dengan selamat dan aman. Tuan-tuan, kita kalau berbalang orang, mana boleh aman? Kalau kita berbalang orang, kita jumpa kat pasar pun, kita berundur balik. Tak pergi. Sebab ada seorang yang saya sakit hati dengan dia. Pergi jamuan kahwin, atau balik. Setengah-setengah orang bila berbalah, dia tak mungkin tenang kalau ada orang tu. Itu fitrah manusia. Tetapi bila mana masuk syurga, buang, sifat itu tidak akan ada. Bahkan Allah Ta'ala, disebut dalam hadis yang kita bacakan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, sebelum masuk syurga, mereka didamaikan. Lalu mereka masuk dengan berpimping tangan, dan mereka masuk dengan keadaan hudzibu wa nukku. Yang ini telah diberikan akhlak yang mulia, dan telah dibersihkan daripada segala kekurangan. Dan itu disebut dalam hadis, bahawa seorang masuk syurga dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kecantikan Nabi Yusuf, dengan ketinggian Adam, dengan usia Nabi Isa alaihissalam. Seorang bila masuk syurga, usia Nabi Isa, dengan kecantikan Yusuf, dengan ketinggian Adam dan fizika Adam yang pertama diciptakan, dan dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua masuk syurga dalam keadaan tidak berjanggut, melainkan Nabi Allah Harun alaihissalam, satu-satunya manusia yang masuk syurga dengan keadaan berjanggut. Yang lain tak ada. Sebab dia berjanggut, waktu dia hidup, janggutnya pernah ditarik oleh Nabi Musa. Maka Allah kekalkan kemuliaan janggutnya. Bila Nabi Musa kata pada Harun alaihissalam, jaga umat aku ini, jangan sampai mereka sesat. Ketika mana Nabi Musa bermunajat di Turus Saina. Bila balik tengok, umat Nabi Musa menyembah patung anak lembu. Yang pertama kena marah Harun alaihissalam, sebab dia yang diberi amanah jaga. Harun alaihissalam bukan dia tak tegur, tetapi umat dia tidak gerung pada Harun, tak takut. Dia macam mak dengan ayah lah. Anak tak takut mak, dengan ayah takut. Bukan mak dia tak tegur, mak dia dah tegur berbuih mulut. Siapa nak sawang dah mak dia tegur. Tapi jenis anak tak dengar balik ayah, tapi ayah marah mak dulu, kau tak tegur ke? Budak ni tak semayang. Dah gerak sampai tercabut pintu. Tapi ayah mesti marah mak dulu. Itu kan pembantu dia, mesti kena marah dulu. Kalau dia ada alasan, baru dia terima. Maka Musa, dia marah Harun dulu. Kan dia pembantu. Waktu dia marah tadi, dia tarik janggut dengan rambut sini. Maka kata Harun AS, wahai saudara ibuku, lepaskan janggutku. Lepaskan rambut, sakit. Supaya tidak dilihat oleh kaumku. Sehingga mereka berfikiran lain. Maka Nabi Allah Musa melepaskan. Dan sebab Nabi Harun tarik janggut, maka Allah kekalkan janggutnya. Salah satunya manusia yang masuk syurga dengan berjanggut Nabi Allah Harun AS. Ada pun yang lain-lain. Semua tak janggut, licin. Kemuliaan itu di syurga. Kat sini memang sunat simpan janggut. Kalau macam tu saya nak jadi ahli syurga sekarang lagi, buang licin. Tak. Itu di syurga. Syurga lain. Jadi kemudian kat sini sunat simpan janggut. Bukan setengah mewajibkannya. Kemudian kata Allah Ta'ala, la yamussuhum fiha nasab. Dalam syurga mereka tidak akan ada sakit. Mereka tidak akan penat. Mereka tidak akan ada kesusahan. Bukan segala-galanya mudah, segala-galanya senang. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Rasulullah SAW menyatakan bagaimana sifat syurga, bahawa seorang itu tidak akan sakit di dalamnya. Seorang itu tidak akan tua di dalamnya. Seorang itu tidak akan mati di dalamnya. Seorang itu tidak akan kencing di dalamnya. Tidak akan berak di dalamnya. Dan tidak melakukan apa yang dilakukan oleh ahli dunia. Dengan perkara-perkara yang menjadikan kekurangan nilai bagi seorang yang mendapat nikmat. Maka ini kelebihan ahli syurga yang dijanjikan. Kerana itu bila Allah Ta'ala menyatakan, la yamassuhum fiha nasab, bahawa mereka tidak akan pernah lagi merasa penat. Mereka tidak akan pernah lagi merasa susah dan sukar. Dan apa sahaja yang mengganggu kerihatan mereka dalam syurga. Disebut dalam hadis, Inna Allaha amarani an ubashira Khadijata bi baitin fil jannah min qasabin la sakhafa fihi
la sakhaba fihi wala nasaba. Allah memerintahkan aku untuk mengucapkan tahniah dan khabar gembira kepada Khadijah bahawa disediakan baginya istana dalam syurga daripada permata yang tidak ada padanya gangguan kebisingan dan tidak ada kepenatan di dalamnya. Dalam syurga bunyi bising pun tak ada. Semua bunyi yang mereka dengar itu ialah ketenangan. Tak ada bunyi bising. Orang perih motor tak ada dalam tu. Orang yang jiran bergaduh ke tak ada. Semua benda orang ketuk paku, ketuk sambal belacang semua tak ada. Yang selama ni kita duk gaduh, selama ni kita berbalau gangguan, maka kata Nabi SAW, la sakhab fihi. Tiada bunyi yang mengganggu di dalam. Maka ini sifat syurga. Wa ma hum minha bimukhrajin. Dan mereka tidak akan sekali-kali keluar. Siapa pun masuk syurga, dia tak akan lagi keluar. Siapa yang masuk neraka, mungkin keluar. Mungkin keluar. Mungkin tak keluar. Kalau orang ni syirik kafir, tak keluar-keluar. Ini dengan nas yang qat'i. Tak ada pun ulama kata mungkin keluar. Tak ada. Secara qat'i dalalah, qat'i thubut. Tetapi di kalangan orang yang ada iman, akan keluar. Macam mana cara mereka keluar? Pelbagai cara. Ada yang dikeluar sesudah dihukum semua dosa mereka. Dan mereka menjadi orang yang terakhir yang keluar dari neraka. Dan masuk ke syurga. Sebagaimana hadis yang menceritakan orang yang terakhir yang keluar dari neraka dan yang terakhir memasuki syurga. Dalam hadis, bila Rasulullah menyatakan, yuqal, ya ahlal jannah, inna lakum an tasihhu fala tamradu abada. Wa inna lakum an ta'ishu fala tamutu abada. Wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada. Wa inna lakum an tuqimu fala tatghaw abada. Wa qala Allah Ta'ala khalidina fiha la yabghun anha hiwala. Dalam hadis Nabi kata, akan dikatakan, wahai penghuni syurga, sesungguhnya bagi kamu kesihatan dan kamu tak akan sakit selamanya. Kamu akan hidup dan tak akan mati selamanya. Kamu akan muda dan tak akan tua selamanya. Dan kamu akan sentiasa tenang, hidup bahagia di sana tanpa dizalimi selama-lamanya. Dan Allah Ta'ala berfirman, mereka kekal dalam syurga. Mereka tidak akan lagi diubah kedudukannya. Tak berubah. Yang muda, yang tak akan ada perubahan tua, tak akan ada perubahan-perubahan yang boleh menghilangkan kesenangan nikmat syurga. Kemudian kata Allah Ta'ala, apa menyebut tentang balasan orang muttaqin. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Wahai Muhammad, beritahu kepada hamba-hambaku. Aku ni, anni sesungguhnya aku, aku adalah, diulang 2 kali aku. Anni sesungguhnya aku, aku al-ghafurur rahim. Pengampun, 1, penyayang. Allah nak beritahu pada seluruh hamba-Nya bahawa sifat pengampun dan penyayang, sifat yang Allah tawarkan pada semua hamba-Nya. Sebagaimana mereka diiman. Sebagaimana mereka tidak menyekutukan Allah. Wa anna azabi, dan sesungguhnya azabku, huwal azabul alim, ia azab yang amat pedih. Bila Allah menyebut tentang pengampunan, Allah beri tahqiq, penegasan yang banyak. Nabi ibadi, beritahu hamba-Ku, anni sesungguhnya aku, akulah al-ghafur, pengampun, penyayang. Tapi bila Allah menyebut azab, Allah hanya menyebut wa anna azabi, sesungguhnya azabku. Tanpa menyebut beritahu hamba-Ku sesungguhnya azabku. Tidak. Untuk menunjukkan tawaran yang mulia, tawaran yang hebat kepada hamba-Nya. Diriwayatkan satu hari berkenaan ayat ini supaya kita faham. Nabi SAW lalu di hadapan kelompok para sahabat yang sedang ketawa besar. Lalu Rasul berkata, atadhakun, kamu ketawa? Wa dhikrul jannah wan nar baina aydikum, sedangkan Allah menyebut neraka dan syurga depan kamu. Kamu ketawa Tak adakah kamu nak sungguh buat ibadat, nak takut neraka biar menangis? Yang ketawa kenapa? Rasulullah menegur sahabat ketawa. Maka turun ayat ini. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritahu hamba-Ku, aku ini pengampun penyayang. Wahai Muhammad, jangan keras sangatlah. Jangan duk suruh mereka duk nangis. Biarlah mereka ketawa. Kan aku ni pengampun dan penyayang. Jangan kamu duk ajar mereka suatu benda yang agak keras. Sehingga mereka melihat bahawa dalam hidup ni kami cuma boleh menangis, kami tak boleh ketawa. Sebab kami kena ingat neraka, kami kena ingat syurga. So tidak ada apa yang menjadi kelangsungan ataupun hiburan dalam kehidupan.
Maka Allah Ta'ala menegur Rasulullah supaya tidak memberi satu cara yang hidup cara yang keras. Untuk kita faham lagi diriwayatkan hadis yang lain. Satu hari Rasulullah SAW menjenguk kami. Dia masuk melalui pintu Banu Syaibah. Lalu kata Rasulullah, la arakum tadhakun. Thumma adbar thumma raja'al qahqara. Faqala inni kharajtu hatta idha kuntu inda al-hijr. Ja'a Jibril. Faqala ya Muhammad, inna Allah yaqul lima tuqnit ibadi. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Wa anna azabi huwal azabul alim. وأخرج عبد الله بن حميد عن قتادة أنه قال في قوله نبئ عبادي الآية بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم العبد قدر عفو الله لما تورع من حرام ولو يعلم العبد قدر عذاب الله لبخع نفسه. Maksudnya Nabi tengok bila Nabi masuk pintu Bani Syaibah. Sunat kita bila masuk Mekah kita masuk pintu Bani Syaibah. Di situ panggil Babus Salam. Bila Nabi nak masuk, Rasulullah tengok. Kenapa kamu ketawa? Tiba-tiba Rasulullah berundur kembali. Berundur. Dan Nabi berkata, tadi aku dah keluar. Bila aku hampir dengan kawasan Hijr, Jibril datang kepadaku. Dan Jibril berkata, wahai Muhammad, kenapa kamu jadikan hamba-Ku berputus asa? Yang kamu serius sangat tu kenapa? Biar ruang nak ketawa, biar dia ketawa lah. La tuqnit ibadi. Jangan kamu menjadikan hamba-Ku berputus asa. Dan diturunkan ayat ini, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritahu hamba-Ku, maka aku ni pengampun. Dan azabku juga pedih. Rasulullah menyebut dalam hadis yang lain, kalau sekiranya seorang hamba tu tahu Allah tu begitu pengampun, mereka semuanya mungkin terjebak dengan benda haram. Tak apa, Allah pengampun. Kalau mereka benar-benar tahu. Dan kalau sekiranya hamba itu benar-benar mengetahui betapa dahsyatnya azab Allah, nescaya semua yang akan mati sebelum kena azab. Maksudnya tuan-tuan, kita kena berada, kita katakan, mabaina di antara. Taklah takut sangat, taklah riang sangat, tengah-tengah. Ada waktu ketawa, ada waktu kita takut, ada waktu harap. Ikut waktu. Disebut dalam hadis Hanzalah, sa'ah. Waktunya. Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, ketika mana beliau berceramah, maka beliau membacakan tentang ayat kematian, hari akhirat, dia menangis dan menangisi orang yang bersama dengannya. Dan lepas habis kuliah dia pun bersembang, dia ketawa dan diketawa bersama dengan orang bersama dengannya. Kat kuliah kita serius. Lepas kat luar kita boleh ketawa. Itu kisah Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, seorang tabi'in yang mulia, murid pada Abdullah bin Abbas. Dia waktu ceramah dia nangis. Gentar, gerun, anak murid juga menangis. Tapi waktu mana habis kuliah, dia ketawa seperti tak jadi apa-apa. Dia ketawa dan anak muridnya ketawa. Untuk menunjukkan ada waktu, tuan-tuan sekalian, ya waktu kita bersungguh, waktu kita berhibur, waktu kita beruang kepada keinginan kita dan naluri kita. Maka itu benda-benda yang diharuskan. Islam tak ajar kita dengan ingat akhirat serius. Tuan-tuan duduk serius sangat, anak pun tak dapat. Duduk serius sangat, kahwin pun tak nak. Kenapa? Takut akhirat. Saya tengok bini pun takut. Takut nanti kalau saya kahwin, saya tak boleh fikir tanggungjawab. Itu saya masuk neraka. Akhirnya tak nak kahwin. Hidup fikir takut sangat. So saya pun takut kalau dapat anak, nanti saya dipersoalkan akhirat kelak. Kalau anak saya mungkin masuk neraka, saya diheret sama. Jadi saya pun tak nak beranak. Akhirnya ini takut-takut yang kita katakan tidak memberi kebaikan. Takut kita ada waktunya. Riang gembira kita ada waktunya. Menangis ada waktunya. Ketawa ada waktunya. Bukan ketawa sepanjang masa. Bukan juga menangis sepanjang masa. Sebab itu Nabi SAW, bila kita lihat, ada waktu Nabi ketawa sama sahabat. Nabi mendengar bualang para sahabat. Mereka ketawa, Nabi ketawa sebab ketawa mereka. Bukan sebab cerita mereka. Kita kadang-kadang, kita ketawa sebab cerita. Kadang-kadang kita ketawa, tengok dia ketawa. Kita pun tak faham cerita dia, tak faham. Tak kat bahasa Jerman, kena faham kita. Tapi tengok cara dia ketawa tu, kita nak ketawa. Rasulullah SAW kadang-kadang ketawa kerana sahabat ketawa. Macam kita sebut ambil hati lah. Dia buat kelakar sampai berpeluh, kita tak ketawa. Serius. Macam Malcolm Maut tengok. Jadi kawan ni pun macam kecil hati lah. Tak nak dah buat kelakar. Berpeluh cara dia nak suruhlah kawan sikit-sikit ketawa. Kawan tak ketawa. Tengok tenung dia bulat. Akhirnya dia tak akan jadi suatu ta'aluf ataupun kita katakan kasih sayang.
Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini untuk menyatakan, menegaskan bahawa dalam kehidupan ada ruang-ruang bergembira. Kerana Allah itu pengampun dan Allah itu penyayang. Dan dalam masa sama kena ingat, wa anna azabi huwal azabul alim. Azab Allah itu begitu pedih untuk kita hidup bagaikan dua sayap bagi seekor burung. Yang kalau dengan satu sayap dia tak boleh terbang, dengan dua sayap dia ada rasa takut, dia ada rasa harap. Ada waktu kita gembira, ada waktu kita mungkin bersedih. Kedua-dua ini akan membentuk kehidupan kita yang sempurna. Kita bukan memilih salah satu saja. Masa ketawa, ketawa. Masa nangis, nangis. Jangan nangis, tak nak ketawa. Maka kita juga akan bermasalah. Atau ketawa, tak nak nangis juga ada masalah. Biar keseimbangan bagaikan dua kepak sayap burung yang dengan keseimbangan mereka terbang. Kalau tidak, masihkan mereka boleh terbang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.